Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin dan rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Nur Aisyah binti Maknawi dan rakan-rakan saya iaitu Muhammad Azam, Adeline Justin, Nurul Nadirah dan juga Nur Saleha. Kami dari grup 8. Pada hari ini kami akan membentangkan agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa bertamadun. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai agama. Agama iaitu satu kepercayaan kepada Tuhan di mana kita perlu menerima ajaran dan perintahnya. Oleh itu, saya serahkan pembentangan selanjutnya kepada Nurul Nadirah untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadirah binti Muhammad Zulkhairi. Pada pagi ini, saya akan membentangkan berkaitan kebaikan agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun. Agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun kerana dapat membentuk akhlak, jiwa dan sasiah diri yang bersih. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap agama mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Agama dapat membantu pencernaan pemikiran masyarakat ke arah insan cemerlang yang berakal dan berdaya maju. Sebagai contoh, membentuk akhlak dan sasiah diri menurut agama Islam adalah merupakan kewajipan semua umatnya. Syariat Islam yang telah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW telah lengkap sebagai satu cara hidup dan sekaligus sebagai panduan untuk merencanakan hidup secara baik dan berkesan. Akhlak seseorang mencerminkan tahap kemajuan peribadi sesuatu umat. Oleh itu, pembentukan akhlak perlulah berlandaskan nilai-nilai murni yang ada pada setiap agama. Antara contoh agama membentuk akhlak, jiwa dan sasiah diri yang bersih ialah berakhlak mulia dan berbudi pekerti mulia, bersopan santun dan menjaga bahasa semasa bertutur, bersikap jujur, bersikap pemaaf dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan dan sebagainya. Selain itu, agama juga sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun kerana dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Setiap agama menuntut umatnya untuk sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia. Maksud silaturahim ialah bukan hanya sekadar berkenal-kenalan, berjabat tangan dan sebagainya. Malah, ianya adalah dari segi aspek mental dan juga ketulusan hati. Hal ini sesuai dengan perkataan silaturahim itu sendiri iaitu silah yang membawa maksud menyambungkan atau menghimpunkan, manakala rahim pula bermaksud kasih sayang. Selain itu, silaturahim juga bermaksud penyambung hubungan antara kaum kerabat, tidak kira sama ada melalui garis keturunan atau melalui perkahwinan. Contohnya seperti kunjung-mengunjung, memberi bantuan kepada yang memerlukan dan sebagainya. Terima kasih kepada saudari Nadirah. Baiklah, kita teruskan. Agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa bertamadun kerana dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana kita perlu mempelajari dan mendalami ilmu agama. Ini kerana agama merupakan panduan dalam kita menjalani kehidupan seharian. Cara untuk kita mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup iaitu dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Jelaslah bahawa agama sangat penting dalam setiap orang. Melalui agama, kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan keadaan negara yang aman damai. Selain itu, agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa bertamadun kerana dapat menyedari tanggungjawab masyarakat di dunia ini. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat akan sedar bahawa dunia ini hanyalah pinjaman semata-mata. Melalui ini, mereka akan taat dan patuh akan agama yang mereka anuti. Sebagai contoh, mereka yang beragama Islam harus beribadah kepada Allah. Setiap perbuatan yang mereka lakukan itu hanya kerana Allah. Rumah, sekolah, pejabat dan sebagainya, bahkan seluruh bumi ini
adalah tempat untuk mereka beribadah kepada Allah. Jelaslah bahawa agama sangat penting dalam membina bangsa bertamadun. Setiap orang mestilah menghayati agama yang mereka anuti, barulah nilai-nilai yang ada dalam setiap agama itu dapat mereka turuti. Sekian, terima kasih daripada saya dan saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang selanjutnya. Terima kasih Saudari Nur Aisyah di atas pembentangan itu tadi. Saya Nur Saliha binti Manaf ingin membentangkan tajuk peranan agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan apakah maksud agama. Agama menurut Kamus Oxford bererti sebuah kepercayaan pada kendali di luar kekuasaan manusia, sebuah Tuhan peribadi atau Tuhan-Tuhan yang patut disembah. Hidup beragama itu adalah hidup yang teratur sesuai dengan haluan atau jalan yang telah dilimpahkan Tuhan dan dijiwai oleh semangat kebaktian terhadap Tuhan. Agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun kerana agama berperanan menjadi pegangan dan pedoman hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Meskipun terdapat berbagai perbezaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut. Pada faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pegangan atau pedoman yang menjadi acuan dalam hidup. Karenanya, ia akan cenderung berusaha mengisi hidupnya dengan cara dan jenis pedoman hidup apapun. Meski pedoman tersebut beserta nilai-nilai yang dikandungnya itu keliru dan menyesatkan. Peranan yang kedua pula iaitu agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun kerana agama berperanan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Malah, keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahawa pengetahuan tak terbatas merupakan sumbangan dari keaturan alam yang berlaku di jagad raya ini, yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan yang diibaratkan sebagai sebuah buku maha besar yang dikarang seorang sarjana yang sangat cerdas. Contohnya, setiap halamannya yang berisi serangkaian paragraf dan kalimat mengandungi cahaya kebenaran yang mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya. Oleh itu, agama mampu mengarahkan kehidupan manusia kepada kehidupan yang baik, berkemajuan dan berkeharmonian. Salam sejahtera, terima kasih kepada Saudari Saleha sebentar tadi. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang peranan agama dalam menjalani rintangan hidup serta impaknya kepada individu dan juga masyarakat. Kita sedia maklum bahwa Malaysia merupakan sebuah negara majmuk kerana ia terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga pelbagai agama. Peranan agama yang pertama adalah menyemai nilai-nilai murni dalam setiap penganutnya. Bagaimana dengan mempraktikkan ajaran agama masing-masing? Tidak ada satupun agama yang mengajar kita untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dengan mempraktikkan nilai-nilai murni serta ajaran setiap agama ini, maka kita dapat menjadi lebih positif secara rohani dan juga jasmani. Peranan agama yang kedua adalah menjadi pedoman dalam hidup kita. Bagaimana? Apabila kita mempunyai pedoman ataupun pegangan dalam hidup, maka kita tidak akan lebih cenderung untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dengan adanya pedoman dalam hidup berlandaskan agama, kita akan belajar untuk sabar, lebih percaya kepada pencipta kita. Selain daripada itu, kita akan sentiasa bersikap positif. Agama mengajarkan kita tentang syurga dan juga neraka. Peranan agama yang ketiga adalah menjadi pendorong ataupun motivasi dalam diri seseorang. Apabila kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan dijanjikan syurga kepada semua. Tetapi jika kita melakukan perbuatan yang jahat, maka kita akan mendapat balasan di akhirat.
Hal inilah yang menyebabkan kita termotivasi untuk melakukan banyak perkara yang baik berbanding yang jahat. Dengan ini, kita akan cenderung untuk menjadi lebih positif, harmoni, dan penuh dengan kegembiraan. Pada zahirnya, manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya pembakar semangat dalam hidup, yaitu motivasi dalam diri. Kesan kepada kita secara individu adalah menjadikan kita kuat dari segi rohani dan spirituality. Bagaimana? Karena hati kita telah menjadi tabah sebab kita berpegang teguh kepada tiang agama. Selain daripada itu, kita percaya Tuhan akan membantu kita dikala kita susah dan senang. Maka, kita tidak takut untuk menempuhi cabaran hidup. Yang kedua adalah dapat menyatu padukan masyarakat. Setiap agama mengajarkan kita tentang nilai-nilai murni yang membawa kepada kebaikan. Apabila kita mengamalkan kebaikan lebih banyak, maka hati kita pun menjadi harmoni. Persekitaran kita pun akan menjadi harmoni karena semua orang bersikap baik kepada kita dan juga bersikap baik sesama sendiri. Nilai positif dalam diri penganutnya membina keharmonian. Itu sahaja dari saya. Seterusnya kita pergi kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Adeline. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam bin Muhammad Nur. Saya akan menerangkan antara cabaran-cabaran dalam beragama. Yang pertama ialah penyalahgunaan agama yang merujuk kepada penganut agama yang mengambil mudah terhadap tuntutan agama. Hal ini demikian kerana segelintir masyarakat mula mengamalkan perlakuan yang terpesong daripada ajaran agama yang sebenarnya. Sebagai contoh, pengamalan seksual yang berleluasa, pergaulan bebas antara jantina yang berlainan, malah yang lebih merisaukan lagi adalah perkahwinan kaum sejenis atau dikenali sebagai LGBT. Perkara tersebut bukan sahaja mencalarkan nama individu atau negara itu sahaja, malah agamanya juga seakan tiada nilai dan dipandang hina. Cabaran yang kedua ialah masyarakat yang terlalu fanatik terhadap ajaran agama. Fanatik ini merujuk kepada sikap taksub seseorang yang terlalu kuat pegangannya atau sikap yang terlebih-lebih keyakinannya terhadap sesuatu yang mereka minati dan percayai. Sikap sedemikian mendorong seseorang itu untuk merendahkan agama lain yang menjurus kepada penghinaan dan sebagainya. Sememangnya konflik berkaitan dengan agama ini dapat diatasi, namun yang menentukannya berjaya atau tidak ialah individu atau masyarakat itu sendiri. Dan cabaran yang terakhir ialah perbezaan mazhab ataupun ajaran. Setelah saya meneliti berkaitan dengan tajuk ini, saya telah mengenal pasti dan memperoleh ilmu baharu, di mana saya telah mengetahui kewujudan Masjid Sultan Hasan atau lebih dikenali sebagai Masjid Empat Mazhab. Masjid tersebut seakan-akan sebuah kompleks dan mempunyai keempat-empat mazhab tersebut, iaitu Hanbali, Hanafi, Syafi'i dan juga Maliki. Di situlah mereka menjadikan sebagai pusat untuk berbincang, bertukar buah fikiran, berbahas malah dalam keadaan yang cukup harmoni. Jadi perkara tersebut membuatkan saya terfikir, mengapa harus kita pengikut mazhab ataupun ajaran tersendiri ingin berbalah dan menunding jari antara satu sama lain? Seharusnya kita haruslah bersikap sederhana dalam menyingkapi perbezaan mazhab dan ajaran antara satu sama lain. Baiklah, itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah kelemahan kami sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.